Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Kita masih lagi dalam bab beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada akhirat salah satu rukun iman yang besar. Kenapa? Dengan kita beriman hari akhirat, kita akan tak berani nak lawan Tuhan. Kalau lawan pun, kita akan pergi ke akhirat, jumpa di sana. Sambungan kita, perkara yang keempat dalam bab ini, iaitulah permulaan hari akhirat. Bidayatul yaumil akhir. Permulaan hari akhirat itu. Kemudian, kita beriman pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hal kejadian yang ngeri itu yang sangat menakutkan kita. Yang akan berlaku pada akhir umur dunia ini akan berlaku. Di permulaan hari akhirat. Terutama ayat-ayat dalam surah At-Takwir dan surah Al-Infitar. Kesimpulan daripada ayat-ayat ini ialah menjelaskan bahawa hari akhirat bermula dengan berlakunya perubahan secara total. Secara total, secara penuh. Tidak kata berubah sikit-sikit. Tak. Berubah terus. Di alam cakrawala. Ini orang tua-tua kena ingat. Alam cakrawala ni ayat Allah apa-apa. Apa ni planet-planet. Bulan, bintang. Apa nama. Habis hasil pun. Jatuh belum habis. Langit berpecah-pecah. Bintang-bintang bertaburan. Planet akan belaga. Bumi akan retak. Bukit akan hancur, segala-gala akan binasa, dan apa yang dikenali oleh manusia di alam ini semuanya akan binasa, habis, hancur lebuh habis. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Dan dengan demikian pula langit. Hak bumi ada ni hancur. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surah Ibrahim ayat 48. Kejadian-kejadian tersebut berlaku selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama. Sangkakala pertama mati habis orang. Yang ditiup oleh Israfil dengan perintah Allah. Lalu matilah tiada yang ada di langit dan di bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiup sangkakala, maka matilah setiap yang di langit dan yang di bumi. Semua benda hak hidup mati habis. Kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup pula sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Bila mari tiupan sangkakala yang kedua, semua orang bangkit. Bangun. Nak tunggu apa nak jadi. Dan firman Allah Ta'ala, وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dihancurkan keduanya sekali hancur. Habis. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan terbelahlah langit. Kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Langit dah runtuh dah. Hari ini kita tengok langit tinggi. Tak ada siang, tak jatuh. Tapi hari itu dah lemah, jatuh. Surah Al-Haqqah ayat 13 hingga 16. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض
Akhrajahu Al-Bukhari. Allah akan menggenggam bumi dan menggolong langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, aku Malik, aku Raja. Manakah raja-raja di bumi dahulu? Mana hak sombong-sombong atas muka bumi? Hidup merentah, tak mau sembah aku, tak mau ikut perintah aku. Nah, habis, tak ada apa dah. Raja dia, tak usah sampai kiamat. Dia mati atas dunia ni pun tak ada apa dah. Belum mati, pension pun habis kita dah. Perkara yang kelima dalam bab beriman kepada hari akhirat ini, iaitulah Al-Ba'thu. Al-Ba'thu dengan makna kebangkitan semula manusia. Kemudian kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintah supaya ditiup sangkakala untuk kali kedua. Kali yang pertama hancur habis, mati habis semua dan hancur semua dunia. Kemudian ditiup sangkakala kali yang kedua selepas mati semuanya yang hidup kali pertama tiupkan tadi. Dan hari inilah dibangkitkan manusia dengan roh dan jasadnya seperti keadaan mereka di dunia dahulu. Dengan mengeluarkan manusia daripada kubur mereka. Manusia dalam kubur, hari ini keluar semua. Hidup balik seperti asal. Mana kalau orang ni mati terbunuh, tangan dia tercaruk, kaki tak di mana, kepala di mana, takut balik. Kan daging kita bila kita mati, hancur buah habis, dia makan tanah, makan ular. Dia berkata balik. Ini kekuasaan Allah SWT. Jangan tanya, pelik apa kita, kuasa Allah. Yang peliknya kalau kita mikir buat semula macam mana kan? Hari inilah juga orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan berkata, Ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur, daripada kubur kami. Surah Yasin ayat 52. Jadi kita bila kita baca Yasin tu jangan nak ambil berkat saja Yasin tu. Banyak dalam surah Yasin tu cerita-cerita tentang hari kiamat, cerita tentang perjuangan Islam. Jadi kita kena ambil. Sebab itulah ustaz-ustaz kita yang baca Yasin malam Jumaat tu sudah baca Yasin tak payahlah dia buat tunggu Isya. Hurai ke apa dia makna Yasin tu. Barulah orang boleh faham, boleh tahu apa arti dia. Kalau tidak sudah baca Yasin kau nak main ambil botol air tu pakai minum. Jadi makna tu tidak masuk dalam hati tu. Tengok mana cerita tu kena masuk. Apa yang kita baca tu kena faham. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan berucap, Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah para rasul. Tengok. Ayat dalam Yasin juga cerita kepada kita, orang kafir menangis, berkepik, apa jadi ni? Orang mukmin gembira. Inilah janji Tuhan. Inilah Rasul cerita kepada kami. Yang kita baca dalam Quran, dalam hadis dulu. Jumpa hari ini. Alhamdulillah. Dan telah sabit dalam beberapa hadis bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang terawal keluar daripada kubur. Nabi kita orang pertama keluar dari kubur. Ini contoh kena ingat balik. Yang kita belajar dalam kitab 41 kelebihan Nabi itu. Dia awaluman syak. Seperti sabda Rasulullah SAW, Yas'aqun nas hina yas'aqun, fa'akunu awwala man qama. Fa'iza Musa akhidun bil arshi, fama adri akana biman sa'iqa, akhrajahu al-Bukhari. Maksudnya manusia akan mati ketika ditetapkan waktu matinya bagi mereka. Maka akulah awal-awal orang yang bangkit daripada kubur. Di hadis Bukhari ini cerita, Nabi orang pertama bangun daripada kubur. Tiba-tiba Nabi Musa bergantung di arasy. Aku tidak mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang yang mati ataupun tidak. Itu Nabi cerita kepada kita. Huraian panjang lah. Kita campur dengan hadis-hadis lain pula, dia akan jumpa jawapan dia. Tapi nak cerita je, kebangkitan manusia nak akan berlaku. Perkara yang keenam, Al-Hashru. Apa dia? Al-Hashru maknanya perhimpunan di mahsyar. Mahsyar itu mana perhimpunan manusia. Tapi orang Melayu ni bila nak berhimpun ramai-ramai, dia kena tambah padang mahsyar. Perhimpunan di padang mahsyar. Dia tak ada padang sini, dia ada al-hasyr mana perhimpunan manusia. Di padang ke di mana ke, tapi dah jadi terjemahan. Kitab Melayu ni padang mahsyar. Padang lah, tak ada masalah.
Kita beriman bahawa perhimpunan di mahsyar adalah berlaku selepas manusia dibangkitkan dan dikeluarkan daripada kubur. Akan berlaku, kita berhimpun itu semua. Tak lihat lagi dah. Firman Allah Ta'ala, Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Maksudnya, ingatlah hari yang kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai Tuhan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang yang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Wal'iyadzubillah. Surah Maryam 85-86. Perhimpunan bagi menunggu hari ini adalah perhimpunan yang di suatu tempat keputusan Allah Ta'ala terhadap manusia. Jadi kita tunggu apa nak jadi dengan keputusan kita nak pergi ke mana. Selepas itu Allah menyuruh malaikat memandu manusia kepada mahsyar. Dalam keadaan manusia pada hari itu samalah dengan keadaan mereka semasa keluar daripada perut ibu, iaitu berkaki ayam, tak ada selipar, bertelanjang, tak ada pakaian, dan tidak berkhatan. Maknanya orang lelaki-lelaki yang berkhatan hari ini, dia balik semula, tutup balik. Kena cari ketemu dia lain pula. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, yanzuru ba'duhum ila ba'din. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Akhrajahu Muslim. Dihimpun manusia pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan tidak berkhatan. Lalu berkata Aisyah tutup muka, malu bila dia dengar cerita ni. Wahai Rasulullah, kalau begitu manusia hari itu dapat melihat aurat yang lain. Semua orang duk tengok orang ni ke? Jadi dia berasa malu. Orang ada iman dengar cerita malu dah. Orang tak ada iman sama kita hari ni, pisah nak ayat pula. La haula wala quwwata illa billah. Tayar habis. Tak kira di mana tempat. Tayarnya berlaku. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, suasana hari itu membengongkan manusia daripada melihat seorang akan aurat orang lain. Hari itu ya Aisyah, tak ada siapa nak tengok orang. Dia nak lari je. Pada itulah cerita orang waktu tsunami berlaku. Ada orang ni duduk dalam hotel. Bila dengar tsunami berlaku tu, dia ambil kain tola hotel, lepas dia nak mandi. Dia lari, akhirnya tak tahu kain tola cabut mana. Semua bakat lari. Jadi itu tsunami. Ini kiamat. Saya nak mandi, itu pun dah tak tahu dah. Tak tahu kain tola di mana, tak tahu nak tengok siapa. Dia pentingnya nak selamat dia. Jadi kita boleh bayangkanlah. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana keadaan hari kiamat yang begitu dahsyat. Wal'iyadzubillah. Yang boleh menyelamatkan kita, menyejukkan, menenangkan kita siapa? Amalan kita yang baik. Buat amalan yang banyaklah. Taubat semua daripada dosa-dosa lepas. Minta maaf dengan Allah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله خفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم أخرجه البخاري ومسلم.
Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap dengan katanya, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada Allah di mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan tidak berkhatam." Kemudian baginda membaca ayat Quran ini, "Kama bada'na awal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Maksudnya sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, mula ya lagu itu dulu, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi hak comel-comel, hak hitai itulah dia keluar. Itu suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketahuilah bahawa awal-awal makhluk yang diberi pakaian di hari kiamat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam." Ini kehebatan Nabi Ibrahim. Dia menjadi orang pertama mendapat pakaian. Nabi Ibrahim. Kau ketahuilah bahawa sesungguhnya akan dibawa datang lelaki daripada umatku. Kemudian ditarik mereka kepada pihak kiri neraka. Allahu Akbar. Maka aku berkata, "Wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat. Orang ini pengikut aku ni ya Rabbi." Ini yang kita bimbang. Maksud umat ini Nabi kenal orang ini. Nabi tengok, Nabi kita kenal. Kemudian ditarik mereka kepada pihak kiri, kepada neraka. Maka Nabi kata, "Wahai Tuhanku, mereka adalah sahabatku." Sahabat ni maknanya orang yang dia kenal. Pengikut aku ni. Umat Islam. Lalu dijawab, "Sungguhnya engkau tidak mengetahui apakah mereka telah lakukan selepas wafat engkau." Nabi tak tahu apa yang dia buat lepas Nabi wafat. Maka aku berkata, sebagaimana seorang hamba yang saleh, iaitulah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, "Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, walamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim." Maksudnya, dan aku adalah penyaksi terhadap mereka selama mereka berada di kalangan mereka. Waktu aku hidup, aku saksi, aku tengok sendiri apa mereka buat, aku boleh tegur. Manakala engkau mematikan aku, maka engkau adalah pemerhati atas mereka. Bila aku tak ada, aku wafat, Nabi kata, Tuhan ialah dia tengoknya. Lalu dijawab padaku, "Sungguhnya mereka itu berkekalan dalam keadaan murtad sejak daripada engkau meninggalkan mereka." Jadi, tengok di sini, hadis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita dah cerita dalam hadis 40, dalam cerita 40 dulu, 41 dulu. Orang-orang yang mari hari kiamat dalam keadaan muka bercahaya. Muka bercahaya, kaki tangan bercahaya, kesan daripada wudu. Mana orang ni orang sudah bersalat. Sudah semaya dia. Tapi bila sampai hari kiamat, nampak dekat yang kolam Nabi, dihalau oleh malaikat. Tak boleh masuk kolam. Nabi tanya, "Ummati." Nabi kata, "Ini umat aku, ini sahabat aku ni. Pengikut aku, kenapa halau?" Malaikat jawab sini, macam hadis ni. Dia kata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Rasulullah tak tahu apa yang mereka telah lakukan, yang telah mereka reka cipta dalam agamanya lepas Nabi wafat. Jadi, ini yang kita bimbang. Orang semaya dah ni. Tapi mereka reka cipta. Hak Nabi kata tak boleh, kita kata boleh. Hak Nabi kata boleh, kita larang kata tak boleh. Ini tak boleh buat, walaupun hak Nabi sebab bercanggah dengan dunia hari ini. Hari ini dunia mau bebas-bebas. Dunia hari ini, dunia semuanya duduk atas landasan riba belaka. Kita kata bank riba tak diguna. Awak ni apa cerita? Jadi orang-orang yang memindah perjalanan agama, amalan-amalan Nabi tak buat, kita duduk reka cerita. Hari ini banyak ajaran sepak masuk dalam Islam. Berselindung di sebalik serban dengan jubah. Apa dibawa ke kampung, masuk orang ini, zikir tengah malam. Bercampur laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Zikir yang kuat sampai hanggut-hanggut sampai cabut sebab-sebab. Kuat. Mana ada? Nabi kita ajar zikir sampai cabut sebab ada. Saja ni. Ini berlaku. Banyak dalam masyarakat ini ajaran tak masuk. Bila benda-benda ini dia rekod sini. Orang suka ni. Tak suka apa? Tengah duduk mari, dia panggil mari area dia kuat ni. Tutup lampu pula. Sudah. Tutup lampu, laki-laki perempuan duduk bercari. Khosyuk molek. Ni. Kita banyak ni ajaran-ajaran tak yang berselindung di sebalik nama Islam. Maka orang-orang yang reka cipta ni, amalan-amalan yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita masuk dalam Islam, ini termasuk dalam mencipta reka
ibadat yang tidak disyariatkan. Maka ini orang-orang ini walaupun dia semaya, dia puasa, tapi yang ia akan dihalau keluar daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hati-hatilah. Sebab itulah anak sangat-sangat menekan supaya amalan-amalan kita ni kita ambil belajar terus daripada Nabi. Tapi pokok ajaran sesat ni dia pelekeh pula. Dia kata apa? Dia kata awak belajar ilmu dengan orang mati. Dia kata kita ni belajar ilmu dengan orang mati. Siapa dia mati? Rasulullah bapak dah. Ambil ke sahabat mati. Ambil Imam Syafi'i mati. Nak ambil ke siapa? Imam Nawawi mati dah. Hak dia ni, dia belajar terus dengan Tuhan lah. Ini pun ajaran sesat. Dia kata dia boleh mimpi tu jumpa Nabi kau. Mimpi tu dengan Tuhan. Mana tak ada. Tak main semua jalan tak ada. Orang kapur dengan hak ni cahaya. Dia kata hak ni hebat sungguh. Hak ustaz tu mengajar tu, ngaji dengan orang mati belakang. Hak dia ni ngaji terus dengan Tuhan. Dia boleh nampak arah. Tobik kajian langit, kajian arah, kajian apa. Tapi orang ikut. Peliknya. Jadi anak kata, kalaulah pengaku Nabi baru ni, kalau mengaku jadi Nabi, hak pengikut dia tu lebih tahu daripada suku dia. Mungkin kita tahu dia tahu dia ikut apa. Tapi ramai juga pengikut. Allahu Akbar. Ramai juga pengikut tu. Ingat ni. Ini hak bahaya ni. Mereka amalan-amalan menentang ajaran Nabi kita ajar. Hak Nabi kata tak boleh, kita kata boleh. Kita tak kata Ustaz. Habis kita waktu ambil lesen je. Ada nak juga kita tu. Jangan jadi cerita macam orang siang ekor tu. Dia kata mengakak balik. Kalau jatuh dalam buyuk aku nak buat mana? Mungkin dia tu tak dapat datang dah. Tak ada cerita siang tu tak. Jadi akhirnya kau jatuh dalam poli dia. Ada arwah dia tengok duduk sini aku makan. Boleh dia juga ya awak ni. Kita itu tu ni kadang-kadang ada juga siasat dia tu menarik juga. Baik. Di tempat perhimpunan tersebut, manusia akan menemui bencana dan huru-hara yang dahsyat. Allahu Akbar. Wal'iyadzubillah. Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum qamqdari milin, fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil 'irq. Wa minhum man yakunu ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yuljimuhu al-'irqu iljaman." Wa asyara sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, akhrajahu Muslim. Pada hari kiamat matahari akan menghampiri manusia sehingga jadilah ia hampir dengan manusia hanya sekadar 1 mil. 1 mil dekat sebatas. Lo 50,000 mil, juta-juta mil. Pun panas dah. Kalau dekat atas kepala ni Tuhan ialah tahu. Maka jadilah manusia dalam berpeluh mengikut kadar amalan masing-masing. Allahu Akbar. Ada di antara mereka peluh sampai kepada 2 buku lalinya. Ada di antara mereka peluh kepada lututnya. Ada di antara mereka sampai kepada pinggangnya. Dan ada di antara mereka peluh mengelilingi tengkuknya. Dan baginda mengisyaratkan dengan tangannya kepada mulutnya. Allah. Ada orang duduk dunia dalam peluh. Minum air peluh. Ya Rabbi ya Karim Allah. Allah Tuhan. Minta selamatlah. Akhrajahu Muslim. Dalam hal yang demikian, ada manusia yang berada di bawah naungan Allah, naungan aras Allah, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis ini. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخرجه البخاري ومسلم. Maksudnya 7 golongan manusia Allah akan naungkan mereka di bawah naungan pada hari kiamat. Pada hari yang tidak ada sebarang naungan kecuali naungan Allah. Jadi Allah SWT akan letak orang ni di bawah naungan. Jadi pada hari kiamat matahari dekat
Tapi 7 golongan ni boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Tengok ni 7 ni. Kita cuba daftar diri kita hari ni masuk dalam kumpulan. Kalau boleh 7, alhamdulillah. Tak boleh 7, 6. Tak boleh 6, dia lekat juga mana-mana tempat. InsyaAllah. Tanda baik-baik. Yang pertama, imam, ketua pemerintahan yang adil. Kalau kita jadi pemerintah, jadi Perdana Menteri, dia adil. Jadi Menteri Usaha, adil. Jadi pegawai, adil. Jadi Tok Hulu, adil. Jadi ketua keluarga, adil. Ketua ni, laka-laka. Dia naknya imam besar sini. Tapi imam kecil ni, di rumah pun, kena adil juga. Mana kalau orang ada isteri ramah, dia adil belaka. Dia kena. Ni dok main macam palu gong. Palu gong ya. Dia makan palu gong mula-mula, dia palu molek lagi. Dia katok gong. Tukar-tukar molek. Lepas tu dia mari ariau, dia palu hot, dia gong. Jadi hot ni tinggal lah. Jadi sedap juga cerita orang tua hari ni, dia kata, orang bini muda ni dia macam orang main malu gong. Gong lah, gong ada katok. Bahasa Malaysia kata apa gong ni? Gong ni kok. Mula-mula dia katok. Bagi molek. Gong. Lepas tu, makan gong situ saja. Ni kita tak tuan. Makan ni. Jangan malu gong ni pun. Jadi, kalau kita ada anak-anak pun kena adil dengan anak-anak. Imam adil. Ni boleh ni. Kena buat lalu hari ni. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam beribadat kepada Allah. Kita ni pemuda ke habis muda? Habis muda lah. Tak apalah, nak macam mana. Lepas dah nisa. Tapi kita boleh didik anak-anak kita yang masih muda. InsyaAllah. Yang ketiga, hak ni wajib boleh. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat masjid ni bukan nak jadi AJK masjid. Tengah orang lain ni bila sebut terikat masjid, dia sibuk nak jadi AJK masjid. Masjid tak pergi, kecuali bila ada mesyuarat. Ni penyakit dunia lain ni. Terikat pasal gambar dia boleh duduk di masjid AJK. Di mana orang ni dah. Lepas-lepas dia pergi juga, tanya orang kuliah. Nak pergi cek ustaz berkata apa. Bukan nak pergi ngaji. Bahasa jenis perangan lah ni. Jangan main. Ramai dunia fitnah hari ni. Ada AJK kerja dia mengingin ustaz tu mengajar apa di masjid. Dia bukan nak ngaji. Ni ada. Allahuakbar. Berapa ramai dah. Tok email kena tukar. Ustaz kena tukar. KJR dia ada licik orang. Jadi pegawai-pegawai hak atas pula. Percaya pula ke dia. Subhanallahil azim. Timbullah fitnah dalam masyarakat. Kita nak sini. Orang-orang yang betul-betul terikat dengan masjid. Maksudnya. Keluar daripada masjid. Hati tu gatuslah nak pergi. Dengar je orang azan. Untuk masjid dah dia. Ini orang panggil terikat masjid. Boleh ke tak dia? Boleh lah. Tak akan tak boleh lagi. Tak ada depan tak klik. Ada KJL lah. Yang keempat. 2 orang laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka berhimpun kerana Allah dan bercerai kerana Allah. Ini kita boleh buat. Biar kita sayang ke sahabat-sahabat kita ni. Kerana Allah. Sayang kerana Allah. Ayang kalau kita nak sayang gabuk. Dia tak jatuh dah dia. Tak sekat. Tak larat. Tapi kita sayang dia kerana dia saudara kita orang Islam. Jangan sayang kerana dia ada pakak. Itu bukan. Tak masuk dalam golongan ni. Yang kelima, lelaki yang diminta melakukan perbuatan zina oleh perempuan yang berpangkat dan cantik. Orang perempuan cantik. Janda berdiam. Ajak dia buat benda yang tak baik. Lalu ia berkata, sungguhnya aku takut akan Allah. Inni akhafullah. Dia lari daripada godaan. Ini tak boleh buat. Yang kelima. Yang keenam. Lelaki. Dengar orang perempuan menangis ni. Laki belakang tak ada perempuan. Kita ingat dalam Quran dalam hadis bila sebut laki-laki tu orang perempuan masuk sekali lah. Kecuali yang dikecualikan khas. Barulah tak masuk dia. Tapi ya ayyuhallazina amanu tu masuk dah. Ya ayyuhal mukminat sekali. Jangan duduk susah hati kau. Kualitas. Dia nak zaman-zaman hari ni dia panggil zaman pertama hak. Laki-laki sama dengan wanita. Mana boleh sama? Kalau sama sudahlah kita. Tidak bahaya kan? Bahaya besar. Laki-laki kena laki-laki, perempuan kena cara dia. Dia nak sama lah. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah. Kemudian menyembunyikan sedekah itu hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang dibelanja oleh tangan kiri. Dia panggil sedekah secara rahsia. Sedekah secara rahsia ni mana kita beri, tak selalu di perawi lah. Senyap. Letaklah sapu saya ajak kepala. Ni derma ni. Pagi. Kalau nak senang lagi, ada tabur tu. Waktu tak ada orang, mak bubuh. Ada orang jangan bubuh. Jangan letak dalam tabung.
Itu lagi rahsia. Tak payah tulis apa-apa. Hari ni pula, pesi baru pula. Dia ambil nombor akaun masjid, dia masuk dalam bank. Tak tahu siapa. Kita terima, Alhamdulillah, bulan ni dapat 10,000 derma ke masjid. Ramai dia tu. Bila kita cari, tak dapat kesan. Tanya orang bank, dia kata tak ada nombor, ada nak tarikh dia ada. Tak tahu siapa. Ini yang banyak orang tak mahu. Tak mahu kepada heboh-heboh derma dia. Jadi orang ni termasuk di kalangan yang ke-6 dari kumpulan ini. Yang ke-7, dan laki-laki yang berzikir. Laki-laki yang berzikir mengingati Allah dalam keadaan seorang diri. Hingga mengalirkan air mata. Kita duduk seorang-seorang tengah malam. Sama ada di masjid ni, di masjid payah sikit lah. Orang ada. Di pondok kita, di rumah kita. Jangan buka lampu, kita bangun tengah malam. Semaya tahajud, zikir. Doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni, daripada umur aku muda lagi, sampai ke tua, malahkan ibadat padamu. Banyak sekali buat maksiat. Maka kalau kamu tidak beri keampunan agak, aku mati dalam keadaan duka cita, dalam keadaan kerugian, ampun ya Allah. Katalah gitu, insya-Allah. Akan keluar air mata kita. Tak payah tanya. Dengan apa ni? Banyak asal lima, tak payah. Kita banyak hati kita. Nak kata guna ke Tuhan? Oh ya Rabbi. Daripada muda sampai tua aku ni galik. Leka. Tak mau ibadah. Banyak buat maksiat. Nak mati dah ni ya Rabbi. Kalau mesti tak maaf tak? Siapa lagi nak maaf? Boleh kata lagi tu. Titik air mata insyaAllah. Berapa kategori kita boleh masuk? Menangis tengah malam boleh masuk? Boleh. Sedekah rahsia? Boleh. Godaan perempuan tak jumpa dah kali. Kau tak pergi juga. Tapi kalau duduk tempat dia boleh pedah ni. Tapi kalau goda pun insyaAllah kemah merah. Apa jangan main. Dia kata saya tu tua dah ustaz. Ingat arwah tuan guru kita ni rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata kamu nak ngaku tua tengok pokok kelapa. Pokok kelapa ni tinggi belok dah. Dia punya pokok tu belakang ni. Tapi umur atas tu tua ke muda? Muda lagi umur tu. Lepas tu ya umur 60, 70, 80. Tu nak cari dulu lagi. Jangan. Jadi kita bertahankan diri, jangan kena godaan. Yang keempat berkasih sayakan Allah. Yang kelima terikat dengan masjid. Satu je hak tak boleh buat. Orang muda beribadat. Moga kita habis muda kan ni. Tapi bagi orang muda masuklah dalam kategori ni. Jadi insya-Allah kalau kita boleh masuk dalam kategori berapa tadi? 7 ni, satu tak boleh buat. Alhamdulillah tinggi tu darjat. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kita dikasih dengan Allah Ta'ala hari ni. Kita akan lakukan 7 perkara ni. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari yang panas terik pada hari kiamat. InsyaAllah. Apabila keadaan ketika itu dahsyat dan huru-hara adalah hebat terhadap manusia di pada masa itu, mereka memohon syafaat daripada Allah melalui para rasul dan nabi supaya mempercepatkan hukuman terhadap mereka. Tiap-tiap orang rasul menyerahkan hak memberi syafaat kepada rasul-rasul yang kemudian daripada mereka hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memberi syafaat kepada mereka dan syafaatnya diterima oleh Allah. Tak nak urang panjanglah kita syafaat ni. Tuan-tuan boleh cek balik dalam huraian kita kepada 41 kelebihan Nabi. Kemudian berpalinglah manusia menerima kata-kata putus terhadap diri mereka masing-masing, sama ada ke syurga atau ke neraka. Yang terakhir berujian kita pada kali ini, iaitulah perkara yang ke-7, balasan amalan. Jazaa'un a'mal. Kita beriman bahawa setiap orang hamba akan menerima balasan amalannya, iaitu balasan kepada setiap amalan baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia semasa hidup di dunia ini. Apa yang kita buat, kita terimalah. Orang tua kata, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, yang kita ketam. Firman Allah Ta'ala, يَوْمَ إِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan ketahuilah mereka bahawa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikatnya yang sebenar. Surah An-Nur ayat 25. Yawma din.
Yaumaddin, bukan za itu tulis. Yaumaddin. Hari agama yang disebut dalam Al-Quran ialah hari balasan. Malik Yaumiddin dalam Fatihah kita kan. Sekadar mana engkau tunduk dan patuh kepada Allah, maka sekadar itulah engkau akan dibalas. Setakat mana kita tunduk, kita dapat balasan. Firman Allah Ta'ala, Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza allazina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Sesiapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan sesiapa yang datang dengan membawa kejahatan, wal'iyazbillah, maka tidaklah diberi balasan kepada orang yang mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Suratul Qasas ayat 84. Tengok. Rahmat Allah Ta'ala ni, buat baik dia balas banyak. Buat jahat dia balas setakat tu je. Kalau balas ganda pula jahat, perak benar hamba dia ni. Nak hidup mana kita? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Muslim. Firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, "Wahai hamba-hambaku," atau firman Allah Ta'ala pada ayat kiamat ni, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kamu yang aku hitungkan untuk kamu." Ni, surat-surat amalan ini ada semua. Kemudian aku sempurnakan balasannya kepada kamu. Maka sesiapa yang mendapati balasan yang baik, maka adalah ia memuji Allah, alhamdulillah. Dan siapa yang mendapati balasan yang sebaliknya, yang buruk, yang jahat, maka janganlah ia mencela, melainkan dirinya sendiri kerana melakukan amalan jahat itu. Nak cela siapa lagi? Cela kita sendirilah jawab dia. Sebab kita yang melakukan perbuatan yang tak betul itu. Hadis riwayat Imam Muslim, perkara yang ke-8, insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang, menghadap Allah dan hisab amalan. Kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita yang seterusnya.